Dan apabila dikabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai, merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan sampai ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah Nal ayat 58 dan 59. Begitulah Al-Quran menggambarkan sikap laki-laki Arab pada zaman jahiliah terhadap anak perempuan. Mereka merasa malu dan murka jika sedang dia duduk bercengkerama dengan temannya, tiba-tiba datang orang membawa berita bahawa isterinya melahirkan anak dan anak itu ialah perempuan. Kesal benar hatinya. Dia jadi marah, mukanya jadi hitam lantaran marah. Dia malu, sebab itu dia pergi menyisihkan diri dan dia pun berfikir, sikap apakah yang akan diambilnya setelah menerima berita itu? Akan diapa-apakankah anak perempuan yang membawa kesialan itu? Apakah untung yang akan didapati daripada anak perempuan? Anak perempuan tidak dapat membantu. Dia hanya akan jadi beban berat dalam rumah tangga. Menjelang dewasa, anak perempuan tidak akan dapat menolong dan setelah dewasa, dia mesti dikahwinkan dengan anak lelaki daripada kabilah lain atau keluarga lain. Dan sampai di sana, dia telah menjadi anak orang lain. Sungguh sangat jeleklah keputusan yang diambil mereka. Apakah akan ditahannya dalam keadaan hina atau akan ditimbunnya ke dalam tanah? Artinya, seringan-ringan keputusan yang mereka ambil adalah membiarkan anak perempuan itu tinggal hidup tetapi disimpankan mereka. Jangan diperlihatkan kepada orang lain. Tahan dia sebagai tahanan dalam rumah. Suruh dia mengangkat yang berat, suruh dia bekerja, paksa. Dan kalau ada teman sahabat menanyakan berapa orang anakmu, jawabkan sahajalah tentang adanya anak lelaki. Kerana adanya anak perempuan itu di dalam rumah dipandang sebagai malu yang tercoreng pada kening. Dan mana yang lebih keras hatinya ditekan mereka dalam perasaan belas kasihan, segera diambilnya keputusan iaitu anak perempuan itu dikuburkan sahaja hidup-hidup, digali lubang atau dibawa ke sumur tua yang tidak terpakai lagi. Lalu anak perempuan itu dihumbankan ke dalam, lalu ditindih dengan batu-batu sampai berhenti sendiri jeritannya kerana tidak bernafas lagi. Inilah dinamai wa'dul banat, yakni menanam anak perempuan hidup-hidup. Sayyidina Umar Abu Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pada zaman jahiliah kami tidak memandang perempuan itu ada dan tidak pernah kami masukkan ke dalam perhitungan kami. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, perempuan pada zaman jahiliah itu kalau mengandung, setelah dia merasa sakit akan beranak digalikan lubang. Lalu dia disuruh meneran anaknya di muka lubang itu. Setelah terlancar keluar dilihatnya. Kalau yang lahir itu anak perempuan, dibiarkanlah dia terlancar keluar terus langsung ke dalam lubang dan lubang itu langsung pula ditimbuni dengan tanah. Dan kalau yang lahir itu lelaki, barulah disambut dengan gembira. Maka setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Rasulnya yang penghabisan, setelah daripada celaan baginda kepada penyembahan berhala dan mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah yang Esa, baginda mengkritik segala kerosakan yang terdapat dalam masyarakat. Rasulullah SAW menentang keras adat menternakkan wang, yakni riba. Dan di samping itu baginda mencela pula kebiasaan buruk membenci anak perempuan itu.
Perkara paling utama yang ditentang oleh Rasulullah SAW dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah terhadap kebiasaan menguburkan anak perempuan kerana berasa malu terhadap masyarakat itu. Turunlah wahyu ilahi sejak zaman Mekah mencela keras menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu. Surah ke-81 Al-Takwir menerangkan ehwal akan terjadi kelak apabila kiamat akan datang, apabila kiamat itu datang kelak. Terjemahannya bermaksud apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, dan apabila bintang-bintang gugur berserak, dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu, dan apabila unta-unta yang bunting terbiar, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan, dan apabila lautan meluap-luap bercampur bau, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya dengan dosa apakah ia dibunuh. Surah At-Takwir ayat 1 hingga 9. Besar sekali pengaruh ayat ini bagi masyarakat Arab, terutama masyarakat kaum beriman yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Mulailah dicela dan disebutkan bahawa dosa besarlah orang yang membenci anak perempuannya. Neraka jahanamlah tempat orang jahat sedurjana itu. Anak yang tidak bersalah itu kelak di akhirat akan diperiksa apa salahnya sehingga dibunuh, apa dosanya. Apakah lahir ke dunia itu satu dosa, dan kalau anak perempuan dibenci, siapa gerangan yang melahirkan ke dunia lelaki yang membenci anak perempuan itu? Bukankah perempuan juga? Sejak ayat-ayat ini diturunkan, kaum perempuan Arab mendapat kembali kepribadiannya sebagai ayat-ayat yang pada keterangan dahulu telah kita salin. Dan beberapa ayat lain dalam Al-Quran menjelaskan bahawa mereka pun mempunyai peranan penting serta tidak kurang daripada peranan yang diambil lelaki dalam pembangunan Islam. Kehormatan mereka dengan sendirinya diangkat. Setelah Rasulullah SAW mempunyai kekuasaan di Madinah, soal perkuburan anak perempuan hidup-hidup itu masih saja menjadi celaan, meskipun kalangan yang telah Islam tidak ada yang melakukannya lagi. Maka kalau ada orang baru masuk Islam lalu mengakui bahawa pada zaman jahiliah dia pernah pembenanaman anak perempuan dalam tanah itu, baginda masih menyuruh orang yang mengaku salah itu membayar denda. Tersebutlah bahawa Qais bin Asim Al-Tamimi datang kepada Nabi SAW mengakui terus terang bahawa pada zaman jahiliahnya dia telah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup 8 orang. Rupanya tiap-tiap kelahiran ialah perempuan dan satu persatu dikuburnya hidup-hidup. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya, Qais bin Asim, memerdekakan 8 orang hamba agar moga-moga terhapuslah rasa berdosa yang meliputi hatinya setelah hati itu dimasuki nur Islam. Dan kata baginda lagi, sebab engkau kaya dengan penternakan unta, maka korbankanlah 8 ekor unta sebagai tambahan daripada memerdekakan 8 orang hamba itu. Dan datang pula Kabirah bin Abi Sufyan yang turut mengadakan bai'ah janji setia dengan Nabi Muhammad SAW. Kabirah mengakui pula di hadapan baginda bahawa dia pun kerana menurut kehendak suaminya telah menguburkan pula 4 orang anak perempuannya hidup-hidup. Rasulullah SAW memerintahkan Kabirah memerdekakan 4 orang hamba, maka dimerdekakannya 4 orang hambanya sekeluarga, iaitu Abu Satid dan isterinya Umur Maisarah dan 2 orang anak mereka lelaki dan perempuan bernama Abu Warqah dan Maisarah. Satu cerita yang sangat menyedihkan hati disalin oleh ahli tafsir Andalusia yang terkenal, iaitu Al-Qurtubi. Diriwayatkan orang bahawa orang lelaki daripada sahabat Rasulullah SAW datang menghadap baginda, tetapi wajahnya kelihatan muram, sedih sahaja duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa wajahmu kelihatan sedih sahaja? Dia menjawab, ya Rasulullah, pada zaman jahiliah aku telah membuat satu dosa besar. Aku takut Allah tidak akan memberiku ampun meskipun aku telah Islam. Rasulullah SAW menyambut cerita kalah kepada
aku dosa-dosamu. Ya Rasulullah, aku adalah termasuk salah seorang yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Asal mula lahirnya anak perempuan, maka isteriku meminta aku sungguh-sungguh supaya anak itu dibiarkan besar, maka aku biarkanlah dia hidup kerana permohonan isteriku itu, sehingga sampailah dia dewasa dan anakku itu cantik sekali sehingga telah ada orang yang meminang. Tiba-tiba timbullah rasa hamiahku, harga diri. Hatiku tidak dapat memikul jika dia kahwin dan pergi menurutkan suaminya, dan hatiku pun tidak dapat menanggung jika dia tinggal di rumah dengan tidak bersuami. Lalu aku katakan kepada isteriku, aku hendak membawa anak perempuanku menziarahi kabilah Anu dan Anu untuk menghubungkan silaturahim, kerana semuanya keluargaku, izinkanlah dia aku bawa. Isteriku tidak curiga, dengan gembira dia beri anaknya pakaian yang indah-indah dan perhiasan yang mahal-mahal. Dan ketika akan berangkat itu, isteriku meminta aku berjanji tidak akan melakukan khianat terhadap anakku itu. Dan setelah aku berjanji, aku bawalah anakku itu berjalan. Dalam perjalanan yang telah jauh itu, bertemulah kami dengan sebuah perigi tua. Aku berhenti berjalan. Rupanya anakku mengerti bahawa aku bermaksud jahat terhadap dirinya. Lalu didekatinya aku, dipeluknya aku kuat-kuat sambil menangis. Lalu dia berkata berhiba-hiba, "Ayah, apa yang akan ayah lakukan terhadap diriku?" Timbul sebentar rasa belas kasihanku, ya Rasulullah. Kemudian aku melihat sekali lagi kepada muncung perigi tua itu. Lalu timbul lagi rasa harga diriku, dipeluknya lagi aku. Lalu dia berkata, "Jangan ayah sia-siakan amanat ibuku." Sebentar aku kebingungan. Aku lihat muncung perigi dan aku lihat pula dia. Sebentar timbul rasa belas kasihanku, namun akhirnya rasa belas kasihan itu hilang. Syaitan telah mempengaruhi diriku sama sekali. Aku angkat anak perempuanku itu, lalu aku lemparkan ke dalam perigi tua itu dengan kaki ke atas, kepala ke bawah, sampai di perigi masih kedengaran suaranya, "Ayah membunuhku, ayah membunuhku." Aku tertegun sebentar. Lama-lama suara itu pun hilang dan aku pun kembali pulang ke rumah. Lalu Al-Qurtubi menutup cerita itu. Menangislah Rasulullah SAW mendengar cerita itu. Lalu bersabdalah Nabi, "Wahai fulan, sekiranya perbuatan zalim jahiliah dapat dihukum, sungguh aku hukum engkau sekarang juga." Demikianlah satu contoh daripada kehidupan jahiliah, rasa iman yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang selalu dibaca menyebabkan jiwa yang kasar itu jadi berubah. Apatah lagi yang teramat penting ialah kerana baginda menunjukkan contoh teladan yang hidup dalam bagaimana caranya menumpahkan kasih sayang dan kemesraan kepada anak perempuan. Satu hal yang tidak pernah dikenal oleh masyarakat Arab selama ini.